screen sharing. Saya screen. Okay. Jadi baik, nampak screen ya? Nampak screen. So okay. Baik. Screen yang pertama yang ini ya. Okey, nampak? Okey, kalau tak nampak type pada ruangan chat, tak nampak ke tak dengar type ya. Okey, cikgu akan mula pelajaran hari ini, laju gelombang. Jadi dalam pelajaran lepas kita dah bincang ataupun memberi definisi, memperkenalkan istilah seperti amplitude gelombang, frekuensi gelombang, tempo gelombang, panjang gelombang. Jadi hari ini kita akan sambung lagi ciri-ciri yang berkaitan dengan gelombang. Ya, jadi sekarang laju gelombang ya. Kita lihat laju gelombang. Okey. Jadi apakah itu laju gelombang? Jadi objektif kita ialah untuk pada akhirnya nanti kamu berupaya menghitung laju gelombang. Ya, berupaya menghitung laju gelombang. Okey. Baik, kita simak sekali lagi Google Meet ya. Baik. Tak ada komen. Okey, kita mula. Baik, laju gelombang. Apakah maksudnya laju gelombang? Baik, cikgu typekan yang ini. Laju gelombang. Jadi menurut pengalaman anda, laju gelombang sama dengan jarak dilalui gelombang dibahagi dengan masa yang diambil ataupun masa yang diambil dibahagi dengan laju gelombang. Okey, berdasarkan kepada pengetahuan yang lepas, yang manakah takrif yang sesuai untuk laju gelombang? Ayat yang pertama ataupun ungkapan yang kedua ini. Ungkapan pertama ataupun ungkapan yang kedua. Jadi type 1 atau 2 di bahagian ruangan chat ya. 1 atau 2 di bahagian ruangan chat. Laju gelombang, maksud laju gelombang. Bagus Lei Kuan. Okey, Ziqing, Xingyi, Alia, Yuting, Lian Ling. Okey, Mingki, Entong, bagus. Kayang. Jadi laju gelombang menurut takrif kita ialah jarak yang dilalui. Sekejap ya. Saya rasa lebih baik saya tukar. Okey. Supaya kamu nampak apa yang penting sahaja. Okey. Jadi laju gelombang ya. Laju gelombang ditakrifkan sebagai yang pertama ialah betul. Jarak dilalui oleh gelombang dibahagi dengan masa yang diambil. Jarak yang dilalui oleh gelombang dibahagi oleh masa yang diambil. Misalnya gempa bumi di Indonesia mengambil masa untuk sampai kepada kita di Malaysia. Ya, tsunami di katakan negara lain mengambil masa untuk sampai ke pantai di Malaysia sebab dia mempunyai laju yang tertentu. Jadi kalau menurut takrifnya laju gelombang sama dengan jarak dilalui gelombang dibagi dengan masa yang diambil. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk ayat bermaksud berapa banyak jarak dalam satu unit masa. Ataupun kalau kamu biasa dengan unit SI bermaksud 1 saat. Berapa banyak jarak dilalui dalam 1 unit masa ataupun 1 saat. Ya, sentiasa macam itulah. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pernyataan dia memang macam ini. Laju gelombang simbol V. Ya, bermaksud jarak yang dilalui gelombang dalam 1 unit masa ataupun
unit SI 1 saat. Okey? Ya, itu laju gelombang. Baik. Jadi bagaimana kita hendak hitung laju gelombang? Ya. Jadi walaupun secara takrif kita kena tahu, secara takrif memang takrif umumnya macam ini. Takrif umumnya macam ini. Tetapi kadang-kala kita dapati bahawa adalah kurang praktikal kalau kita hendak ukur laju itu, gelombang itu pergi berapa jauh, masa yang diambil, sebab dalam situasi yang tertentu kita tak dapat membuat pengukuran dengan tepat. Jadi itulah sebabnya saintis sentiasa cuba menerbitkan rumus-rumus yang baru untuk menghitung kuantiti fizik yang sama. Jadi secara umum jarak bagi masa memang betul, tetapi adakah terdapat pilihan yang lain membolehkan kita menghitung laju gelombang? Mari kita lihat bersama-sama gambar raja ini. Gambar raja ini menunjukkan, okey, perhatikan sini garis mula. Saya lukis garis mula dengan warna biru. Garis mula dengan warna biru. Jadi jikalau gelombang bergerak, merambat, kita gunakan istilah merambat ke hadapan macam ini. Ini jadi jangan lupa kalau gelombang merambat ke depan, ini 1/4 gelombang. Separuh gelombang. 3/4 gelombang. Macam ini satu gelombang lengkap. Baik, satu gelombang lengkap. Satu gelombang lengkap. Ya, telah melepasi melalui garis biru ini. Satu gelombang lengkap telah melepasi melalui garis biru ini. Jadi, kalau mengikut takrif, jarak ini sebenarnya dinamakan sebagai panjang gelombang. Ya, jarak ini dinamakan sebagai panjang gelombang. Ya, satu gelombang lengkap ini panjang gelombang. Jadi jarak yang telah dilalui gelombang sebenarnya sama dengan satu panjang gelombang. Okay, satu panjang gelombang. Ukuran satu panjang gelombang. Dan kita tahu bahawa bagi satu gelombang lengkap melalui titik ini pada garis biru ini, satu gelombang lengkap melalui garis biru ini, sebenarnya masa yang diambil ialah tempo. Ya. Jadi sekali lagi, satu gelombang lengkap telah melalui garis biru ini, maka jarak yang dilalui oleh gelombang tersebut sebenarnya dia start dengan ini, mula dengan ini, tapi sekarang dia sudah sampai ke sini. Jadi jarak ini dilalui ialah satu panjang gelombang. Dan masa yang diambil ialah satu tempo. Satu tempo. Ya, panjang gelombang simbol ini kalau kamu masih ingat. Ya, panjang gelombang. Baik. Jadi, berdasarkan dua maklumat ini, jarak dengan masa ini, cuba kita buat kiraan. Laju gelombang kalau mengikut takrif yang asal, kita ialah jarak dilalui dibagi dengan masa. Maka sekarang, jarak dilalui ialah panjang gelombang. Tempo ialah masa yang diambil. Okey. Tetapi kalau kita lihat lagi dengan lebih lanjut, tempo dikaitkan dengan satu kuantiti fizik yang lain. Apakah kuantiti fizik ini? Apakah simbol huruf yang patut saya letak di sini? Ya, apakah huruf yang saya patut letak di sini? Tempo sama dengan 1 per apa? Tekan jawapan anda di ruangan. Cek. Tempo sama dengan 1 per apa?
Ada Ziqing kata jawapannya ialah S. Okey. Jadi ada lagi jawapan yang lain? Baik. Jadi kalau kamu masih ingat masa, Wenshen kata masa. Jadi kalau kita ulang balik apa yang kita pelajari sebelum ini, sebenarnya, okey, kita ada satu hubungan iaitu tempo sama dengan 1/frekuensi. Dan frekuensi pula sama dengan 1/tempo. Ingat balik ya, ini semua adalah berkaitan. Frekuensi sama dengan 1/tempo. Tempo sama dengan 1/frekuensi. Ya, 1/frekuensi. Jadi sebenarnya tempo ialah 1/frekuensi. Frekuensi 1/frekuensi iaitu 1/f. 1/f. Ya, ini adalah daripada pelajaran yang lepas. Jadi kalau secara matematik panjang gelombang dibahagi dengan 1/frekuensi. Maka kalau kita tuliskannya sebagai satu hasil darab, dia akan menjadi panjang gelombang darab dengan frekuensi gelombang. Ya, sebab bila dibahagi dengan 1/f, ya, 1/f, maka dia akan menjadi darab F. Jadi, kita dapati bahawa walaupun secara umum laju ditakrifkan sebagai jarak dilalui dibahagi dengan masa, tetapi dalam kes gelombang ini kita juga boleh hitung dalam bentuk menggunakan ciri yang lain, iaitu laju ialah hasil darab panjang gelombang dengan frekuensi. Ya, cuba kita cek dari segi unitnya pula. Unitnya, adakah ini benar? Okey, jadi kita dapati, ini ialah apa? Ini ialah simbolnya, ini ialah simbolnya ya. Jadi kita tulis secara simbol macam ini. V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. F untuk frekuensi. Lambda ini untuk panjang gelombang. Ya, F untuk frekuensi. Manakala V ini pula untuk laju gelombang. Okey, baik. Kemudian kita katakan kita nak lihat dari segi unitnya, ya, unitnya. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau frekuensi unit SI ialah Hertz, tetapi kita juga boleh katakan unit SI untuk frekuensi ialah sesaat. Sesaat. Okey, sesaat. Sorry, salah type sini. Okey, sesaat. Unit untuk frekuensi ialah sesaat. Alright. Dan kita dapati pula unit untuk panjang gelombang. Panjang gelombang bergantung kepada situasi. Kalau kamu katakan unit SI memang meter. Okey, untuk panjang gelombang meter, frekuensi sesaat. Jadi ia adalah bila didarabkan maka memang meter sesaat. Meter sesaat itu ialah unit SI untuk laju. Ya, unit SI untuk laju. Sorry ya. Unit SI untuk laju. Macam ini. Meter sesaat. Tetapi jika anda tidak guna unit SI, ya, tidak salah. Kalau tak guna unit SI, tak ada masalah. Bergantung kepada soalan. Ya, bergantung kepada soalan. Kalau frekuensi anda gunakan sesaat, tetapi panjang gelombang anda gunakan cm. Contoh, kamu gunakan cm. Maka
unit bagi laju ialah sentimeter sesaat. Ya, sentimeter sesaat. Ya, baik. Jadi teknik seperti ini menerbitkan rumus adalah penting. Ya, ia amat ditegaskan sebagai satu daripada kemahiran bagi anda semua. Ya, baik. Cuba kita lihat satu contoh mudah. Suatu gelombang berfrekuensi 10 sesaat. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tegaskan di sini. Kalau kita tulis macam ini, meter sesaat dengan M rapat dengan S tak sama. Okey, tak sama. Alright, bagi cikgu memang dia tak sama. Kalau, aku salingkan dulu ya, sekejap. Okey. Baik, cikgu sambung di sini. Kalau anda type macam ini, sebenarnya bagi cikgu, maksudnya ialah sama dengan milisaat per milisaat. Per milisaat. Okey, per milisaat. Jadi M kalau rapat sangat dengan S, dia mewakili milisaat. Ya, walaupun kuasa negatif 1 di hujung. Jadi ini sebenarnya bermaksud per milisaat. Okey, per milisaat. Jadi kalau sesiapa yang tak hadir kelas tambahan semalam, sila rujuk nanti saya cuba postkan pada YouTube. Cikgu nak kamu biasakan diri dengan cara penulisan yang betul. Kalau tulis berasingan macam ini, MS jadi satu. Ini ialah meter per saat. Nah, ini meter satu unit. Ini saat satu unit yang lain. So meter ini untuk ukuran panjang, ini untuk masa. Jadi meter per saat. Kalau rapat sangat, dia mewakili per milisaat. Sebenarnya maksudnya macam ini. Ya, jadi bila tulis kena berhati-hati. Baik, sambung. Jadi untuk contoh soalan ini, apakah jawapan anda? Okay, cuba typekan jawapan anda, angka sahaja. Apakah jawapan anda? Ya, apakah jawapan anda untuk soalan ini? Ya, bagus. Pingsan sudah jawab. Kasih, Lekuan, Adlina. Betul ya. Kalau kita lihat Alia, Adlina, okey, betul. Jadi kalau frekuensi F 10 panjang gelombang 2, maka 20. Dan kalau di sini sentimeter dengan sesaat. Jadi sentimeter sesaat macam itu. Ya. Jadi kalau saya beri unit yang lain ni 10 Hertz pun. Okey, contoh Hertz. Hertz macam ni. Masih betul macam ini. 10 Hertz bermaksud 10 sesaat. Okey, 10 darab 2. Okey, baik. Ya, kita sudah menguasai bahagian pertama, laju gelombang. Ya, kita mencapai hasrat kita iaitu menghitung laju gelombang dan mengetahui macam mana nak terangkan asal usul
rumus V sama dengan F lambda ini. Baik, peringkat pertama. Okey, habis. Okey, kita lihat pula peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Baik. Peringkat yang kedua, apa yang kita nak pelajari pula? Okey, cikgu buka slide dulu. Alright. Then, okey. Baik, cikgu hendak tunjukkan sedikit perkara tambahan. Ini sebenarnya ialah extension, tambahan, lanjutan. Jikalau kita sudah tahu bahawa rumusnya ialah V sama dengan F lambda. Jadi sebenarnya apakah hubungan yang kita dapat antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombang? Sebagai contoh, pelajar-pelajar 4 sains, masing-masing bila bercakap ada suara yang istimewa, yang unik untuk diri anda. Jadi, apakah panjang gelombang anda berbanding dengan rakan yang lain? Adakah semua orang panjang gelombang sama? Jadi, kalau suara kamu berbeza, sebenarnya panjang gelombang bunyi kamu ada sedikit perbezaan. Jadi itulah yang kita nak. Tetap walau bagaimanapun, laju gelombang untuk semua orang adalah sama. Andai kata kamu semua di dalam bilik yang sama, jarak kamu daripada cikgu semua sama. Ya, bila kamu bercakap, mengeluarkan suara anda, bercakap, gelombang bunyi keluar, lajunya ke depan, ke arah cikgu adalah sama. Ya, laju adalah sama di dalam bilik yang sama, suhu sama, ketumpatan udara sama. Ya, jadi kita hendak lihat sekarang apakah hubungan di antara frekuensi gelombang dan panjang gelombang. Frekuensi gelombang dan panjang gelombang. Ya, dengan syarat laju adalah tetap. Ya, laju adalah tetap. Baik, kita mula. Okey. Jadi, cikgu akan gambarkan. Okey, katakan dalam satu saat, sini ada dua sumber gelombang. Sumber gelombang satu, sumber gelombang dua. Baik. So, garis biru menandakan garis permulaan. Garis merah mewakili garis tamat. Baik, gelombang daripada sumber pertama. Oops, sorry. Okey, apa dia? Okey, gelombang daripada sumber pertama akan bergerak. Ini ada masalah. Okey. Ini. Dia akan bergerak ke depan. Ini daripada sumber pertama gelombang dihasilkan. Dia bergerak sampai kepada garis penamat yang merah. Jadi dia berasal pada garis biru, dia sampai kepada garis merah. Ini adalah sumber gelombang pertama. Jadi cuba hitung ada berapa gelombang di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi cikgu gunakan gambar ajar ini untuk mewakili dalam masa 1 saat 4 gelombang lengkap telah bergerak dari garis biru sampai garis merah. Okey, dalam 1 saat 4 gelombang bergerak dari garis biru sampai merah. Cuba lihat sekarang satu sumber gelombang yang lain. Ini sumber gelombang 2. Sumber gelombang 2. Jadi gelombangnya juga merebak ke depan. Sampai merah, garis merah saja. Tetapi sekarang sumber gelombang 2 ini dalam masa 1 saat dia hanya keluarkan 2 gelombang sahaja.
Dalam masa 1 saat, sumber gelombang 2 ini hanya menghasilkan 2 gelombang lengkap sahaja. Okey, 1, 2. Jadi yang ini 4 gelombang sesaat. Ini 2 gelombang sesaat. Bermaksud ini frekuensi lebih tinggi. Sini frekuensi lebih rendah. Cuba kita label panjang gelombangnya. Ini panjang gelombang. Ini pun panjang gelombang. Kan? Okey, ataupun cara yang lain. Ini pun panjang gelombang. Ada banyak cara kita label panjang gelombang. Dan sini pula cuba kita label panjang gelombang. Panjang gelombang. Kita label panjang gelombang. Okey. Sekejap ya. Okey. Ini pun panjang gelombang. Ini pun panjang gelombang. Jadi, apakah pemerhatian anda tentang hubungan di antara frekuensi dengan panjang gelombang? Cuba kita lihat ayat seterusnya. Bagi laju gelombang yang tetap. Jadi di sini cikgu nak tegaskan lajunya sama. Dalam masa 1 saat, kedua-dua gelombang ini, 2 set gelombang ini telah bergerak dari garis biru sampai merah. Ini pun dari garis biru sampai merah. Okey. Tetapi sini 4 gelombang lengkap melalui dihasilkan dalam 1 saat. Sini hanya 2 gelombang lengkap dihasilkan sesaat. Maka, apakah hubungan yang anda dapat perhatikan di sini? Terus atau songsang? T atau S? Jawapan anda. T atau S? Bagi laju gelombang tetap. Bagi laju gelombang tetap. Ya, okey. Semua jawapan S. Bagus. Terima kasih. Jumi ada tak? Jumi. Siapa lagi? Mingjun. Jumyi. Sam Junyi, Mingjun ada tak? Saya selalu tak nampak ya. Kamu beri jawapan ya. Okey, kalau ada sila beri jawapan. Sebab semua orang mesti terlibat. Aisin ada. Ching An ada. Okey, Lei Tuan Sofia. Khairunisa belum masuk ke? Okey. Siapa lagi yang tak ada? Ciyang. Ciyang ada tak? Ciyang belum masuk Ciyuan pun belum masuk. Okey. Jumi ada ya. Mesti beri jawapan. Jangan duduk diam-diam di situ ya. Sebab cikgu mesti pastikan. Mingjun pun sama ya. Sebab cikgu cek kehadiran ada. Tapi tak ada jawapan ya. Mesti cuba jawab ya. Baik. Jadi cuba lihat. Okey. Terima kasih ya. Biasakan diri dengan penglibatan yang aktif ya. Baik, berkadar songsang. Semua betul, syabas. Semua betul, syabas. Ya. Berkadar songsang. Berkadar songsang. Jadi terutamanya perempuan, gadis-gadis, murid-murid perempuan yang frekuensi suara lebih, frekuensi gelombang bunyi mereka lebih tinggi, sebenarnya panjang gelombangnya lebih pendek. Bagi lelaki yang frekuensinya lebih rendah, kebanyakan frekuensi lebih rendah, panjang gelombangnya lebih panjang. So itu hubungannya. Tetapi lajunya sama. Laju gelombang sama. Sebab persekitaran kita, suhu sama, udara, ketumpatan sama. Ya, persekitaran kita sama. Jadi di sini, laju gelombang tetap, frekuensi lebih tinggi, frekuensi lebih rendah. Apakah hubungan kita? Panjang gelombang apa? Panjang pendek, 1 atau 2, 1 atau 2. Jadi kamu typekan 2 angka. 1 untuk yang soalan pertama, 1 untuk soalan kedua. Pilihan 1 atau 2. 1 atau 2. Typekan 2 angka untuk mewakili jawapan untuk baris pertama 1 angka, baris kedua 1 angka. Frekuensi lebih tinggi
panjang gelombang lebih apa? 1 atau 2. Frekuensi gelombang lebih rendah, panjang gelombang apa? Lebih panjang atau lebih pendek. Okey, Wingsan kata 2, kasih 2, Wenxuan kata 2. Okey, bagus ya. Bagus. Alright. Jadi 2, 2, 2. Okey, syabas. Okey, cikgu nampak jawapan Jumi. Bagus, terima kasih. Ming Jun masih belum jawab lagi ya. Okey, jadi frekuensi lebih tinggi, panjang lebih pendek. Manakala kalau frekuensi lebih rendah, dia lebih panjang. Dia lebih panjang. Jadi ingat ya. Baik ya. Jadi kalau kamu ayunkan tali pun sama. Kamu ayunkan perlahan-lahan, ayunkan tali perlahan-lahan. Kalau macam inilah. Kalau kamu gambarkan ini sebagai tali, kamu ayunkan dengan sangat cepat, dengan frekuensi tinggi, ayun dengan sangat cepat. Kadar ayunan tinggi. Memang dia sangat rapat macam ini. Kalau kamu ayunkan tali dengan perlahan-lahan, macam inilah. Okey. Baik. Jadi kita lihat pula, kalau kita sudah tahu hubungannya, bagaimana pula dengan grafnya? Panjang gelombang lawan frekuensi. Jadi cikgu ada berapa graf di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 garis. Yang manakah garis yang betul untuk graf pertama? Nak jawab dua-dua sekali pun boleh lah. Graf pertama, pilihan yang mana satu. Graf yang kedua, pilihan yang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan. Jadi graf pertama apa? Graf yang kedua apa? Ini ialah graf panjang gelombang melawan frekuensi. Ini ialah panjang gelombang lawan 1 per frekuensi. Ya. Baik. Jadi jawapannya ialah 62, 62, 62, 62. Okey, bagus. Banyak jawapan di sini. Okey, Yong Hao, Yu Ting, Wing San, Jun Yi, Pei Ting, Wen Chen. Okey, Chong Wei. Okey, Mingki, Ayah Adria. Alina adakah? Adlina macam tak jumpa. Okey. Sayang, okey bagus. Jadi untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Tapi berhati-hati dia bila dilukis tak boleh sentuh paksi ya. Tak boleh sentuh paksi. Berkadar songsang ini maksudnya. Tetapi bila kita plotkan panjang gelombang lawan 1 per F, dia menjadi garis lurus. Bagus semua ya. Slowly kamu pick up ya benda-benda yang susah ya. Syabas. Jadi mengenali perhubungan dan diterjemahkan hubungan itu dalam bentuk graf ya, berkadar songsang, maksudnya macam inilah grafnya. Baik, cuba kita lihat kiraan. Seutas tali diayun 2 kali sesaat. Panjang gelombang ialah 4 cm. Kemudian tali yang sama diayunkan 8 kali sesaat. Hitung panjang gelombang baru. Jadi ada 2 situasi. Situasi pertama, V sama dengan F lambda. Situasi yang kedua, V sama dengan F lambda. Sekali lagi. Okey, tali yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada 2 kali sesaat, itu ialah apa? So cikgu tak kurungan dulu. Kurungan. Jadi 2 kali sesaat ialah F. Panjang gelombang 4. Jadi bermaksud apa yang kita akan dapat ialah sebenarnya V. Tetapi soalan bukan minta kita cari V. Soalan minta kita cari hitung panjang gelombang baru. Bermaksud untuk situasi baru ini, kita hendak cari panjang gelombang baru. Inilah yang kita nak cari, question mark ini. Okey, question mark ini.
Ya, jadi kalau nak cari ini, kita dapati macam mana nak hubungkan bahagian pertama dengan bahagian kedua ini. Jadi sebenarnya tali ini diayunkan tali yang sama. Kalau tali yang sama, ketebalannya sama, okey, bahannya sama, panjangnya sama. Jadi hanya frekuensi ayunan yang berbeza. Jadi bermaksud laju gelombang sepanjang tali itu tidak berubah. Kamu ayunkan dengan frekuensi lebih tinggi ataupun frekuensi lebih rendah, laju gelombang sepanjang tali adalah sama. Bermaksud penghubung daripada situasi pertama dengan situasi kedua ialah lajunya. Maka saya hitung V sini dulu, iaitu 8. 8, ingat unitnya ialah sentimeter sesaat. Okay, tapi biasanya kita tak tulislah. Amalan yang lebih baik memang kita tulis, ya. Ini sentimeter sesaat. Tetapi sini 8 meter sesaat bermaksud dalam situasi baru, walaupun kita ayun dengan frekuensi yang lain, lajunya tetap sama. Dan lajunya tetap sama, 8. Ini 8, ini 8. Tapi kali ini tali diayun dengan 8 kali sesaat, jadi bermaksud frekuensinya pun 8. Jadi 8 ini daripada sini, lajunya. Laju sama. Frekuensi pun 8 di sini. Jadi apakah panjang gelombangnya pula? Apakah panjang gelombangnya pula? Jadi kita dapati bahawa di sini kita selesaikan panjang gelombang sama dengan 1 sentimeter. Sebab kalau di sini sentimeter dibahagi dengan sentimeter sesaat dibahagi dengan sesaat, tinggal 1 sahaja. Okey, sentimeter. Jadi inilah caranya kita hadapi soalan yang mana ada 2 bahagian. Walau bagaimanapun, satu teknik yang amat penting yang pelajar perlu kuasai di dalam topik ini ialah tidak membuat langkah itu 2 kali. Tidak membuat soalan itu 2 kali. Kita buat macam ini. Okey, jadi cuba lihat. Cikgu pada mulanya buat soalannya macam ini. Okey, ini kaedah pertama. Kaedah pertama. Cikgu akan tunjukkan langkah seterusnya dan kamu akan amalkan teknik ini bila-bila masa dia adalah sesuai. Dalam topik ini banyak situasi kamu amalkan teknik ini. Okey, kita mula dengan rumus V sama dengan F lambda. Tetapi oleh sebab kita ada 2 situasi, maka dalam setiap situasi frekuensi dan panjang gelombangnya berbeza, manakala lajunya sama. Jadi apa yang cikgu buat ialah cikgu labelkan ini untuk situasi pertama. V sama dengan F lambda. Situasi pertama. Dan cikgu tulis sekali lagi. V sama dengan F 2 lambda 2 untuk situasi yang kedua. Frekuensi berbeza, panjang gelombang berbeza. Laju adalah sama untuk kedua-duanya. Dan kita tahu bahawa jika laju adalah sama, bermaksud kedua-dua rumus boleh dicantumkan sebagai satu persamaan seperti ini. F1 lambda 1 sama dengan F2 lambda 2. Sebab ini ialah V, ini juga ialah V. Jadi ini ialah V, kiri ialah V, kanan juga ialah V. Jadi kalau kita buat langkah macam ini, memang dia lebih pendek
ya, lebih pendek. Kita tak payah buat 2 kali. Jadi kita perlu gantikan nilai sahaja. 2 kali sesaat 4 cm. 2 kali sesaat 4 cm. Ini ialah situasi pertama. Situasi kedua. Jadi kita akan dapati macam inilah kiraannya. Jadi akhirnya kita cuma selesaikan persamaannya sahaja. Ya. Jadi akhirnya apakah jawapan yang kita dapat? Memang 1 cm. Sebab dari segi unit sesaat dengan sesaat sini akan batal. Tinggal ini cm. Jadi panjang gelombang lambda 2 mesti dalam unit cm juga. Okey, jadi bergantung kepada anda nak pilih kaedah 1 atau kaedah 2. Ya, tetapi kalau kaedah 2, ini harap kamu kuasailah teknik seperti ini, teknik matematik seperti ini. Ya, baik. Jadi itu sahaja peringkat kedua kita sudah habis, iaitu menghubungkan ya antara frekuensi gelombang dan panjang gelombang. Okey. Baik, ada apa-apa soalan? Sekarang saya terbuka kepada soalan sekiranya ada. Okey. Baik. Nampaknya tak ada soalan, maka cikgu akan teruskan ya. 27 orang. Siapa yang tak ada? Haldira, Alia, Hadira, Hidayah ada. Aldina ada, Nabila ada. Ibnu Sina ada tak? Karunisa tak ada. Ada, Ciyang ada. Okey, saya tak jumpa Akil dengan Daniel Kayum dengan Ibnu Sina. Tak ada. Okey. Baik. Ciyang pun tak ada ya. Ciyang macam tak ada. Baik. Kita sambung. Sekarang masuk peringkat ketiga. Ini benda-benda macam ini kena berhati-hati. Okey. So, bahagian seterusnya, apa yang kita nak lihat? Kita nak kaji tentang tajuk ini, sesaran. Ya, sesaran, graf. Ia adalah graf. Graf sesaran lawan masa. Sesaran lawan masa. Jadi kita mesti menginterpretasi graf sesaran lawan masa. Sesaran S, masa T. Menginterpretasi, kita mesti tahu maksud graf tersebut. Kita mesti tahu apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf tersebut. Ya. Baik. Cuba kita lihat permulaan asal usul graf itu. Apakah maksud graf itu? Bahagian pertama raja ini menunjukkan ada satu garis biru yang kita akan pertimbangkan. Pada garis biru ada satu jasad yang dilabelkan biru. Bulatan biru. Andai kata ini ialah garis ufuk hitam ini mewakili permukaan air. Garis hitam ini permukaan air. Sekarang gelombang datang, ombak datang. Ombak akan melalui ya, macam tsunami datang. Okey. Jadi kalau ombak datang, gelombang datang, tsunami datang, apa yang terjadi kepada bot ini? Bot yang berwarna biru ini. Cuba kita pertimbangkan. Pada mulanya dia berada pada kedudukan sesaran sifar. Dia berada pada kedudukan asal, tidak pergi ke mana-mana. Ini kedudukan asalnya. Ini ialah paksi graf sesaran lawan masa.
Sebenarnya garisnya tak perlu begitu panjang lah, sampai sini pun sudah cukup. Ini ialah permulaan graf. Sekarang gelombang datang melalui garis biru, itu kedudukan bot. Bot akan ditolak oleh ombak supaya naik ke atas. Bot akan ditolak oleh ombak ke atas. Jadi dalam jangka masa ini, sebab tadi ini ialah permulaan, sini ialah permulaan. Di sini permulaan, bot ada di sini. Tetapi apabila gelombang bergerak ke depan, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Katakan selepas 20 saat gelombang sudah melalui titik garis biru ini, bot itu selepas 20 saat pun sudah ditolak ke atas. Jadi dalam jangka masa ini, dalam paksi masa, lepas 20 saat, bot itu bukan lagi pada kedudukan sasaran sifar. Dia sudah pergi ke kedudukan yang lebih tinggi. Sebab dia sudah lebih tinggi. Jadi berapa tinggi? Cuba kita ukur. Sasarannya begitu tinggi. Okey, sasarannya selepas 20 saat dia sudah naik kedudukan macam ini. Jadi bot sudah berada di sini. Contoh macam ini. Okey, itulah maksudnya. Okey, jadi kedudukan barunya selepas 20 saat. Selepas 20 saat, inilah sasarannya. Kemudian selepas 20 lagi saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20. Selepas 20 saat, macam ini. Bot itu akan ikut corak gelombang itu. Dia akan dibawa ke bawah pula. Jadi bermaksud selepas 20 saat lagi. Selepas 20 saat lagi. Okay, selepas 20 saat, maka bot itu sudah pergi ke kedudukan baru, iaitu balik kepada kedudukan sasaran sifar. Jadi, sasaran sifar semula. Ini kedudukan baru bot tersebut selepas 20 saat lagi. Jadi, jumlah masa sebenarnya ialah 40 saat dah. Gelombang bergerak lagi 20 saat macam ini. Jadi, bot pun ikut gelombang turun ke bawah 20 saat. Jadi satu kali lagi, 20 saat lagi. Kita dapati bot itu sudah mengambil kedudukan yang baru. Contoh macam ini. Jadi kedudukan baru macam mana? Cuba ukur. Ini kedudukan barunya sasaran ke bawah pula. Jadi selepas 20 saat, sasaran ke bawah ialah macam ini. Jadi inilah kita tandakan sasarannya. Okey, itulah. Jadi, selepas lagi 20 saat, bot itu dibawa oleh gelombang naik balik ke sini. Jadi, sasaran sifar semula. Jadi, selepas 20 saat lagi, bot itu kembali kepada kedudukan sasaran sifar. Jadi kita tandakan kedudukan itu. Jadi sebenarnya kita dapati bahawa apa yang cikgu buat ialah cikgu telah mengesan kedudukan ataupun sasaran bot itu setiap kali 20 saat. Contohlah, gelombang itu bergerak ke hadapan. Gelombang setiap kali 20 saat bergerak, saya tandakan kedudukan bot. Selepas 20 saat, saya tandakan kedudukan bot. Jadi itu ialah sasaran bot tersebut. Jadi kalau saya teruskan, saya akan dapati bahawa banyak titik. Dan bila saya sambungkan semua titik-titik itu, maka dapatlah graf ini yang mewakili sasaran bot itu mengikut masa. Jadi inilah grafnya. Graf sasaran melawan masa. Jadi asal usulnya ialah daripada kedudukan bot itu pada masa yang berbeza.
pada masa yang berbeza. Okey? Ya. Jadi sebenarnya apakah yang ditunjukkan oleh graf ini? Graf sesaran lawan masa menunjukkan perubahan sesaran suatu jasad mengikut perubahan masa semasa rambatan gelombang dalam medium. Semasa gelombang itu merambat dalam medium, dalam kes ini medium ialah air lah. Gelombang merambat dalam air. Jadi dia menyebabkan bot itu berubah kedudukannya. Ya. Baik. Jadi sekarang, kalau kamu sudah tahu maksud bagi graf ini, okey, graf ini maksudnya ialah macam ini. Okey, menunjukkan perubahan sesaran mengikut masa. Apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini? Maklumat. Jadi dua maklumat yang kita boleh dapat ialah berdasarkan yang paling mudahlah, ya, iaitu dari paksi tegak dan paksi ufuk. Satu ialah paksi tegak. Satu maklumat ialah dari paksi ufuk. Jadi cikgu akan labelkan ini. Ini. Apakah ini? Ataupun ini. Ataupun ini. Jadi apakah maklumat daripada paksi ufuk yang saya dapat sebenarnya? Dapati bot itu bermula dari sini balik ke sini. So jangka masa ini dipanggil apa? Ataupun bot itu bergerak dari sini, dari kedudukan atas turun, kemudian naik balik ke kedudukan yang tinggi ini. Masa ini dipanggil apa? Ataupun dari kedudukan bawah naik ke atas, kemudian turun balik. Masa ini dipanggil apa? Masa ini. Okey, jadi cuba lihat kalau bot itu naik ke atas, kemudian turun balik, kemudian balik ke sini. Masa itu dipanggil apa? Cuba type simbolnya. 1, 2, 3, 4 atau 5. Pada pendapat anda. Sini ada 5 pilihan jawapan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Type nombornya yang mana kamu rasa ialah jawapannya. Wingsan kata 1, Alia kata, Nabila kata 3, Alina 1, sini 3. 1. Banyak yang 1 dengan 3. Okey, jadi terlebih dahulu kita mesti tengok paksi ini. Paksi ini ialah masa. Masa. Jadi benda yang didapati daripada paksi masa ini mestilah berkaitan dengan masa. Ciri kuantiti fiziknya ialah masa. Jadi jawapannya ialah tempoh. Tempoh. Ini ialah masa untuk satu ayunan lengkap. Bermaksud bot itu kalau dia berada daripada bawah, dia naik ke atas, kemudian turun balik. Itu masa ialah tempoh. Ya, ataupun daripada atas dia turun ke bawah dan dia naik balik. Masa itu ialah tempoh, ya, tempoh, sebab paksi ini ialah masa. So ini, jadi ini adalah tempoh. Ini ialah tempoh, ini ialah tempoh. Okey, jadi kalau kamu nak tahu jawapan, kena tengok paksi itu ialah apa dulu. Kalau kuantiti fiziknya ialah masa, jadi ini pun berkaitan dengan masa. Okey? Okey, ya. Baik, kemudian bagaimana pula dengan paksi tegak? Paksi tegak. Apakah maklumat yang kamu dapat pula ini? Ini. Jadi cikgu kembalikan T ke sini. Okey, apakah maklumat ini pula? Dia boleh naik ke atas, kemudian sifar dia boleh turun ke bawah. Jadi daripada sini, kedudukan sini sampai kedudukan sini secara tegak. Bermaksud
secara tegak dari atas sampai bawah. Okey, dari atas sampai bawah, tengah ini, atau dari tengah sampai bawah. Ini dinamakan sebagai apa? Ini dinamakan sebagai apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan yang mana? 2, 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 2. Okey, bagus. 2 jawapannya betul. Ini ialah amplitude. Ini ialah amplitude. Iaitu sasaran maksimum. Sasaran maksimum. Okey, sasaran maksimum. Jadi boleh diambil dari atas, boleh diambil dari bawah juga. Boleh macam itu ya, amplitude-nya. Ya. Jadi sasaran biasanya kecil lah. Kalau gelombang kecil biasanya pendek ya, sebab tsunami itu memang satu benda yang luar biasa ya. Saya dengar dari berita tsunami boleh setinggi 3 bas. Tinggi 3 bas. Dia punya ombak ya, setinggi 3 bas. Okey. Baik. Jadi tsunami itu sebenarnya ialah satu perkataan Jepun ya. Tsunami. Itulah sebabnya kalau bagi bahasa Jepun dia orang tak baca sebagai tsunami. Mereka baca sebagai tsunami. Style orang Jepun, tsunami ya. Okey. Jadi berdasarkan kepada contoh ini. Okey. Diberi graf macam ini. Bolehkah kamu sebutkan nilai amplitude dan juga tempo? Typekan jawapan anda pada ruangan chat anda. Amplitude dan tempo. Amplitude dan tempo. Sepuluh. Okey, Zehong sudah ada jawapan. Okey. Jadi, apakah jawapan? Zehong jawapannya lah sini 10. Betul jawapannya. Jawapannya betul. Amplitude 10 cm. Ya, paling tinggi 10 cm. Paling tinggi 10 cm. Ya, kita tak ambil yang negatif. Negatif ini cuma mewakili arahnya sahaja daripada kedudukan keseimbangan. Temponya boleh kita ambil dari puncak sini sampai puncak sini. Bermaksud dari 0 sampai 8 ataupun daripada 2 sampai 10 ataupun di sini dari 4 sampai 12. Jadi temponya ialah 8 saat. Jadi banyak cara ya, daripada 2 sampai 10 iaitu 8 saat, atau dari sifar sini sampai sini 8. Sini 8. Okey, puncak ke puncak. Atau dari lurah bahagian bawah sini sampai bahagian bawah sini. Sini ialah 4, sini ialah 12. Jadi jawapannya ialah 10 cm 8 saat. Baik, itulah graf sasaran lawan masa. Ya, sasaran lawan masa. Jadi menginterpretasi graf sasaran lawan masa, kita sudah berjaya menguasai bahagian ini. Baik. Ada soalan boleh kemukakan dalam ruangan chat. Okey. Jika tidak ada, maka kita teruskan dengan yang satu lagi. Baik. Sekarang kita lihat pula ada satu lagi graf yang lain yang kita panggil sebagai graf sasaran lawan jarak. Sasaran lawan jarak. Jadi sekali lagi objektif pembelajaran kita ya, pada akhirnya kamu mesti menguasai kebolehan mendapat maklumat, memahami maksud
yang disampaikan oleh graf tersebut. Interpretasi bermaksud mendapat maklumat daripada graf tersebut. Ya, jadi graf S lawan X. S untuk sasaran, X untuk jarak. Baik, kita mula. Sekali lagi, kita hendak terangkan asal usul graf ini. Dari mana datangnya graf ini? Baru kamu faham apa yang diwakili oleh graf tersebut. Jadi inilah graf, tak perlulah paksi sampai ke sebelah kiri. Baik, ini menunjukkan satu situasi, boleh jadi tali ke, permukaan air ke. Okey, katakan kali ini kita bincang tentang tali. Tali. Ini belum muncul lagi. Ini belum ada lagi. Tali pada asalnya macam ini. Okey, tali pada asalnya macam ini. Okey, tali itu diletak atas lantai mengufuk, meja mengufuk. Ini mewakili garis permulaan, titik permulaannya. Di sinilah kamu akan gerakkan tangan kamu. Ini tangan kamu. Kamu akan gerakkan tangan kamu. Silap dia terlekat. Ini tangan kamu. Kamu akan gerakkan tangan kamu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kamu akan gerakkan tangan kamu ke atas dan ke bawah seolah-olah kamu mengayun. Memang kamu mengayunkan tali itu. Kamu mengayunkan tali itu, menghayunkan tali itu ya pada kedudukan ini. Jadi gerakan ini mewakili gerakan tangan kamu. Jadi apabila kamu gerakkan tangan kamu menghayunkan tali, tangan kamu gerak sepanjang garis ini, maka kamu dapati gelombang akan bergerak di sepanjang tali tersebut. Gelombang akan bergerak sepanjang tali tersebut. Jadi tali kamu tak akan nampak ini lagi. Sudah tak ada. Tali kamu menjadi macam ini sebab kamu telah mengayunkan tali tersebut. Mengayunkan tali tersebut. Jadi pada sesuatu ketika kamu ambil telefon pintar kamu dan ambil gambar, snap, klik, dan gambar tersebut kamu tampal pada kertas graf. Jadi bila kamu tampal graf itu pada kertas graf, maka pada kertas graf kamu dapat graf macam ini. Okey? Kamu dapat graf macam ini. Ya. Tetapi jikalau katakan kamu tali itu pada asalnya di sini, tali pada asalnya di sini, okay, kamu ayunkan kurang kuat, ya, seperti yang kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas, kamu ayunkan sedikit-sedikit sahaja. Kamu ayunkan sedikit-sedikit sahaja. Jadi bila kamu gerakkan tangan kamu ke atas, ke bawah, okay, kamu gerak sedikit sahaja, maka tali kamu akan menjadi macam ini. Dan bila kamu gunakan kamera pada telefon pintar kamu, ambil gambar, snap, gambar sudah kamu dapat. Maka inilah gambarnya. Dan kamu tampal di sini. Ini gambar tadi. Tak mau. Ini gambar baru. Jadi sebenarnya graf ini menunjukkan keadaan tali tersebut semasa gelombang merambat melaluinya pada sesuatu ketika. Jadi lihat apakah yang ditunjukkan oleh graf. Graf sasaran lawan jarak menunjukkan profil. Profil dalam bahasa Inggeris ialah profile. Ya, gelombang medium pada suatu ketika, ya, pada ketika kamu tekan butang kamera itu. Itulah ketika berupa bentuk tali itu. Pada ketika kamu tekan butang pada kamera, itulah rupa bentuk permukaan air. Itu kita panggil profile gelombang medium. Profile gelombang medium. Rupa bentuk medium itu semasa gelombang melaluinya. Tetapi yang kita ambil itu ialah gambar pada suatu ketika tertentu sahaja. Satu ketika itu sahaja. Ya.
ketika rambatan gelombang dalam medium. Jadi sebenarnya graf S lawan X, S sasaran lawan X jarak ini sebenarnya mewakili satu gambar foto gelombang. Okey, gambar foto medium itu. Jadi ini mewakili panjanglah tali tersebut. Sebab tali tersebut panjang, panjang tali tersebut panjangnya asalnya macam ini. Tetapi sekarang oleh sebab gelombang sudah bergerak melaluinya, tali itu sudah berbentuk macam ular macam ini. Okey? Baik, sekali lagi. Apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf tersebut? Mana saya punya graf? Graf saya sudah hilang. Graf saya sudah hilang. Graf saya sudah hilang. Okey, jadi berdasarkan graf ini, apakah maklumat yang boleh saya dapat daripada graf ini? Apakah maklumat yang boleh saya dapat daripada graf ini? Bolehkah kamu beritahu saya sekali lagi? Kita ada paksi tegak, kita ada paksi ufuk. Jadi mari saya labelkan paksi ufuk dari lurah sini sampai lurah sini. Ataupun dari puncak sini sampai puncak sini. Ataupun dari sifar sini sampai sifar sini. Jadi apakah yang diwakili oleh ini? Jarak ini. Jarak ini. Jarak ini. Mewakili apa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Okey, jawapan sudah masuk. Alia Nabila, Hu Xinyi, Tang Ziqing, Su Peiting, Yan Lin, Adlina, Hidayah, Ciyang, Skasi, Yu Ting, Entong, Yong Hao, Wen Shen, Kayang. Bagus, semua betul. Ia mewakili panjang gelombang. Ming Jun ada tak? Ming Jun? Ming Jun boleh ikut tak? Ming Jun senyap saja. Okey. Jadi ini mewakili panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang. Sebab jarak antara dua titik yang sama fasa. Okey, sama fasa. Sebab dua titik ini sentiasa bergerak bersama-sama. Kalau tak tahu, tak ada lupa, pergi balik tengok video. Cikgu sengaja nak gunakan YouTube supaya kamu boleh lihat berulang kali. Ya. Baik, so panjang gelombang kita boleh dapat. Bagaimana pula dengan paksi tegak? Apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada paksi tegak berdasarkan ini? Ini. Kedudukan paling tinggi ke atas, kedudukan paling tinggi ke bawah ini. Ini mewakili apa? Maklumat ini ialah apa? Sekali lagi, ada berapa pilihan? 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan sekarang ialah pilihan sini kata 2. Bagus. Li Kuan, Ziqing, Yong Hao. Okey. Yu Ting, Adlina, Ciyuan, Alia, Skasi. Okey. Bagus. Ini mewakili amplitude. Macam ini. Amplitude. Yang atas boleh jadi amplitude, yang bawah pun boleh jadi amplitude. Ini betul. Ya. Jadi graf yang berbeza membolehkan kita dapat maklumat yang berbeza. Dia mempunyai maksud yang berbeza. Ya. Jadi ingat ya. Jadi graf tadi ialah ST. Sekarang graf ialah SX. Ya. SX. Jadi hati-hati. Yang ini tak ada masalah. Ini amplitude untuk kedua-duanya. Yang ini kamu kena hati-hati. Kalau ini jarak, ukuran ini ialah panjang gelombang. Kalau sini masa, ini ialah tempoh. Ya. Baik. Untuk mengakhiri, kita lihat pula apakah maklumat yang kita dapat di sini. Amplitude berapa panjang gelombang? Berapa? Tekan jawapan anda pada ruangan mesej. Sepuluh lapan. Okey, jadi jawapan semua dah masuk. Betul semua. 10, 8. Okey,
Jadi macam tadi, graf ini sebenarnya sama dengan tadi. Okay. Tetapi maklumat yang kita dapat ada sedikit perbezaan. Kali ini ialah panjang gelombang. Tadi ialah tempoh 8 saat. Ya. Baik, adakah kita sudah capai objektif yang kita telah setkan? Graf sesaran lawan masa menginterpretasi graf. Graf sesaran lawan tak payah tulis begitu panjang. SX. Graf SX ataupun graf sesaran lawan jarak. Okey? Tak adalah sesaran SX. Baik. Jadi, satu lagi bahagian kita sudah kuasai. Baik. Kita teruskan lagi. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey, selepas ini kita lihat pula ada pelbagai jenis kategori gelombang di sekitar kita. Pelbagai kategori gelombang. Okey, jadi dalam sukatan pelajaran anda, kita boleh bezakan gelombang mengikut 3 cara yang berbeza. Okey, cara yang pertama, gelombang melintang dan gelombang membujur. Jadi kita hendak bezakan, membanding dan membezakan. Sudah present ya? Okey. Membanding dan membeza antara gelombang melintang dan gelombang membujur. Baik, jadi di sini ingat namanya, melintang dan membujur. Jadi, apakah bezanya? Mari kita lihat gambar raja ini. Ada garis biru, ada satu bulatan biru mewakili zarah pada kedudukan garis biru. Ada satu zarah merah pada kedudukan garis merah, satu zarah kuning pada kedudukan garis kuning. Sekarang gelombang akan merambat ke hadapan. Apabila gelombang merambat ke hadapan, okey, apabila gelombang merambat ke hadapan, nanti dulu saya gunakan gambar raja yang di bawah. Gelombang merambat ke hadapan. Maka zarah-zarah seperti yang saya telah terangkan dengan contoh bot tadi, dia akan dibawa oleh ombak. Jadi kalau ombak yang sampai ke sini, puncak, bot naik ke atas. Kalau di sini, bot akan turun ke bawah sebab lurah. Ini keadaannya bila gelombang bergerak ke depan. Kemudian gelombang bergerak lagi, merambat ke hadapan lagi. Gelombang air lah katakan, macam ini. Jadi, dua titik ini akan turun balik. Dan titik ini akan naik balik. Gelombang terus lagi merambat ke hadapan. Maka dapati bot itu akan ikut profil gelombang air pada ketika itu. Kalau sekarang lurah sampai sini, bot akan turun ke bawah. Sini pula bot akan naik ke atas. Jadi, kamu perhatikan bot itu tak pernah keluar daripada garis lurus ini. Dia hanya naik turun saja. Gelombang memang bergerak ke hadapan. Gelombang, arah rambatan gelombang ke hadapan. Tetapi setiap bulatan biru, merah, kuning, setiap satu hanya berayun, tersesar secara mendekat macam ini. Jadi apakah hubungan di antara kedua-dua ini?
Arah sesaran di sini, arah gelombang ini ialah arah rambatan gelombang. Ini arah sesaran zara. Ini gelombang, ciri gelombang melintang. Ciri gelombang melintang, okey? Ciri gelombang melintang. Ingat ya. Okey, cikgu nak terangkan macam inilah. Cikgu sediakan animasi ini. Cuba lihat. Ini pada mulanya permukaan air. Garis ini ialah permukaan air. Garis ini ialah permukaan air. Pada mulanya air dalam keadaan tenang. Tetapi sekarang tsunami datang. Bila tsunami datang, air itu sudah diganggu. Itulah. Okey? Itu maksudnya. Jadi setiap titik itu sebenarnya tak beranjak daripada kedudukannya. Dia masih pada kedudukan sama, cuma naik atas bawah saja. Jadi itulah ciri gelombang melintang. Cuba lihat pula satu lagi yang kita namakan sebagai gelombang membujur. Sekali lagi, 3 titik, kedudukan yang asal, gelombang ke depan. Tetapi untuk jenis gelombang ini, kita dapati bahawa oleh sebab di sini ialah puncak. Ini ialah puncak. Menurut graf sesaran lawan masa tadi. Sesaran lawan masa tadi. Ini mewakili sesaran yang positif. Bermaksud titik itu pergi ke sebelah kiri, kanan. Sesaran positif. Manakala ini sesaran negatif, titik ini akan pergi ke belakang. Begitu. Kemudian gelombang akan terus merambat lagi sampai kedudukan macam ini. Kamu tengok titik-titik ini sekarang balik kepada kedudukan sifar. Titik ini balik kepada kedudukan sifar. Gelombang merambat lagi. Kali ini bahagian ini mengalami sesaran negatif. Sesaran negatif. Sini sesaran positif. Jadi kalau sesaran negatif bermaksud kedua-dua titik ini ditolak ke sebelah kiri. Sini sesaran positif, dia ditolak ke sebelah kanan. Okey? Jadi bermaksud setiap titik itu sebenarnya bila gelombang bergerak ke hadapan, apabila gelombang bergerak ke hadapan, setiap titik biru, merah, kuning ini akan samada ke kiri, balik, ke kanan, balik, ke kiri, balik, ke kanan, balik. Itu sedikit sajalah, tak banyak. Jadi bermaksud sesaran zara, setiap zara itu sesarannya dalam arah ini. Ke kiri atau ke kanan. Apabila gelombang melalui ini. Inilah ciri gelombang membujur. Jadi, cikgu sediakan animasi ini. Ini mewakili, tadi kita lihat ya, contoh ialah gelombang air, gelombang melintang. Rambatan gelombang melintang. Tadi. Contoh ialah gelombang air. Cikgu tunjukkan tadi. Air tenang, bila gelombang datang, air itu menjadi bergelora macam ini. Bila gelombang sudah habis melaluinya, air menjadi tenang semula. Tetapi sekarang, gelombang membujur. Contohnya ialah gelombang bunyi. Semasa kamu bercakap, apa yang berlaku kepada lapisan udara di sekitar kamu? Ini garis-garis ini semuanya mewakili lapisan udara. Lapisan udara. So lapisan udara agaknya samalah, agak-agak samalah kita bincang secara teori. Sekarang gelombang datang. Gelombang saya sudah hilang. Sini. Dia sudah pergi ke belakang. Okey. Baik, gelombang akan datang. Gelombang membujur datang.
Setiap titik akan ditolak, setiap lapisan ditolak ke depan dan ke belakang. Depan dan ke belakang menyebabkan adanya gangguan. Jadi kamu nampak ada tempat yang lebih rapat, ada tempat yang lebih jauh macam itu. Gangguan, ada gangguan. Mampatan, regangan, mampatan, regangan, mampatan, regangan, mampatan. Jadi gangguan itu merebak ke depan. So gelombang bunyi kamu bergerak ke depan dan bila bunyi sudah sampai ke destinasi, keadaan senyap semula. Dan bila ada orang bercakap balik pula, gelombang datang arah ini. Jadi udara akan sentiasa diganggu oleh gelombang. Dia akan ditolak ke depan, tarik ke belakang, tolak ke depan, tarik ke belakang. Jadi menyebabkan ada lapisan macam itu. Okey, so itu ialah gelombang membunyi, gelombang membujuk, contohnya gelombang bunyi. Jadi berdasarkan dua pemerhatian ini, penerangan ini dengan ini, bolehkah kamu beri kesimpulan ini? Gelombang melintang. Arah sasaran zarah dalam medium apa? Selari atau serenjang dengan arah rambatan gelombang. Jadi jawapan kamu di sini. 1 atau 2. Begitu juga dengan gelombang membujuk. 1 atau 2. 1 atau 2. 1, 2, 1, 2. Okay. Jawapan anda? Dua satu. Jadi 2 gelombang melintang sasaran zarah serenjang dengan arah rambatan gelombang dan gelombang membujuk arah sasaran zarah selari dengan rambatan gelombang. Betul semua. Jadi itulah takrif untuk gelombang melintang dan gelombang membujuk. Ya, jadi kita sudah berjaya membanding, membezakan antara gelombang bujuk dan melintang. Ya, jadi itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Harap kamu faham apa yang disampaikan. Terima kasih sebab menghadiri kelas kita hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Terima kasih semua.